Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu semua? Baik, pada hari ini pada hari pertama persekolahan, walaupun cikgu tak dapat nak bersemuka dengan awak, tapi kita akan cuba seboleh mungkin untuk tetap belajar jugalah. Okey, jadi cikgu harap anak-anak murid cikgu pun macam tu jugalah. Okey, walaupun kita ni bukan bercuti tetapi belajar dari rumah. Okey, jadi cikgu akan tengok satu persatu. Kalau awak dah ada buku teks, cikgu rasa semua dah dapat buku teks yang mak ayah awak ambil minggu lepas tu. Okey, cuba tengok buku teks awak untuk sejarah tahun 4. Sejarah tahun 4 ni cikgu yakin dan percaya ialah satu subjek yang bagi awak tahun 4 ni memang tak pernah. Okey, sebab subjek tahun 4 ialah sejarah ialah subjek baru bagi murid tahap 1. 1, 2, 3 tak ada sejarah. Jadi tahun 4 ada mata pelajaran sejarah. Okey, jadi sejarah ni dia akan ada tahun 4, 5 dan 6. Dan sampai kalau sekolah menengah tu tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, kalau awak belajar universiti pun memang ada bidang pengkhususan sejarah. Okey, kita tengok muka surat buku teks awak ni ada kandungan ni. Kita akan belajar ada 11 unit bagi tahun 4 Okey, jadi hari ni kita nak pergi kepada unit 1 dahulu. Okey, iaitu tajuk mengenali sejarah. Okey, mengenali sejarah iaitu sejarah awal negara. Di bawah tajuk besar sejarah awal negara. Okey. Okey. Untuk tajuk ni, apakah yang akan anda pelajari? Okey, maksudnya apa yang awak akan tengok bagi tajuk kita pada hari ini Okey, yang pertama ialah menyatakan pengertian sejarah. Yang kedua, mengenal pasti sumber sejarah. Yang ketiga, menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Yang keempat, perbezaan konsep masa dan ruang dalam sejarah. Dan yang kelima, menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey? Okey, jadi cikgu nak awak tengok apa yang cikgu baca ni ialah pada muka surat, buku teks awak muka surat 3. Okey, itu antara perkara yang kita akan pelajari pada slide seterusnya. Okey, awak rujuk muka teks awak muka surat 4 hingga 5 ya. Untuk kita belajar hari ialah muka surat 4 hingga 5. Okey, pengertian sejarah. Okey, kita akan tengok pengertian sejarah ni iaitu masuk sejarah ni dari sudut pandang sejarawan-sejarawan terkenal dunia dan juga tokoh-tokoh sejarawan terkenal di Malaysia. Okey, yang pertama kita pergi kepada maksud asal sejarah. Dia mengatakan sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okey? Sejarah merupakan penceritaan semula tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku sebelum ini. Okey, itu ialah maksud sejarah secara umum. Okey, kita tengok kalau awak tengok muka surat 4 tu banyak. Okey, memang ada lebih banyak bergambar. Kita tengok pengertian sejarah. Semua peristiwa yang berlaku iaitu sebentar tadi, semalam, tahun lalu, minggu lepas, berpuluh-puluh tahun yang lalu ataupun beratus-ratus tahun yang lalu ataupun juga berjuta-juta tahun yang lalu. Okey, macam zaman dinosaur itu pun sejarah lah tu. Okey, contohnya diri awak sendiri. Okey, apa yang berlaku tahun lepas? Okey, contohnya kalau kata negara kita ni, dunia ni tahun lepas ni bermulanya COVID-19. Okey, itu telah menjadi sejarah lah. Bagaimana bermulanya COVID-19, di mana bermulanya, itu boleh jadikan satu peristiwa bersejarah.
Okey, awak jangan pula kata, cikgu, diri saya ni macam mana cikgu? Okey, macam awak sendiri juga. Kalau awak diri awak sendiri, maksudnya awak dulu pernah berlaku peristiwa yang awak rasa bersejarah, contohnya pernah patah tangan ke, okey, pernah pergi ke tempat yang awak tak pernah pergi ke, itu ialah sejarah bagi diri sendiri. Jangan, maksudnya apa sahaja perkara yang pernah berlaku, apa sahaja peristiwa yang pernah berlaku. Tinggal lagi sejarah tu, sejarah negara, sejarah peribadi. Okey, penting ke tak penting, itu sahaja bezanya. Apa sahaja yang telah berlaku dipanggil sejarah. Okey. Perkataan sejarah juga diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu syajarah atau syajaratun, bermaksud pohon atau pokok. Okey, yang pertama kita tengok muka pakcik yang tu. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan tindakan itu. Itu ialah maksud sejarah dari sudut pandang Herodotus. Okey, siapa Herodotus? Herodotus ialah sejarawan Yunani yang terkenal. Sejarawan dunia yang sangat terkenal. Ini dah peringkat dunia lah. Dia pun dah hidup zaman Rom dulu. Okey? Okey, maksudnya dia kata, contoh awak tengok gambar sebelah dia tu, ada pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1942 hingga 1945. Maksudnya, kenapa Jepun menyerang Tanah Melayu? Mesti ada sebab-sebab mereka melakukan tindakan itu. Itu dipanggil sejarah. Itu daripada sudut tokoh sejarah yang pertama. Okey, kita kita pergi lagi, kita tengok lagi apa yang maksud lagi Herodotus tu. Okey, Herodotus ni dia seorang tokoh yang mengkaji tentang kisah peperangan, iaitu Perang Parsi, yang menceritakan tentang sebab-sebab tercetusnya peperangan ini. Okey, kenapa Perang Parsi berlaku, apa sebabnya, kenapa tentara pergi menyerang, dia mengkaji kenapa berlaku peperangan tu. Kenapa sebab tercetusnya peperangan itu. Okey, itu daripada sudut Herodotus. Menceritakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Itu, awak tengok situ, maksud sejarah dari sejarawan, tokoh sejarawan Islam yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Okey, macam awak tengok kelas awak tu, Ibnu Sina, Ibnu Batuta, Ibnu Khaldun. Kelas awak ni tahun 3 Ibnu Khaldun. Tahun 4 maksud apa? Al-Biruni, Al-Khawarizmi. Semua itu ialah nama-nama tokoh sejarah. Maksudnya dia orang ni ada sumbangan besar kepada dunia. Bukan saja-saja nama tu diberi. Mesti ada sumbangan kepada dunia. Sumbangan kepada peradaban dunia. Okey, Ibnu Khaldun ni seorang sejarawan Islam. Dia mengatakan menceritakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Okey. Buku yang ditulis oleh sejarawan Islam Ibnu Khaldun berkenaan maksud tamadun dan ciri-ciri tamadun, iaitu buku yang sangat terkenal di dunia, iaitu Muqaddimah. Muqaddimah ni menjadi rujukan bagi cendekiawan dan cerdik-cerdik pandai dunia untuk mengkaji tentang sejarah. Okey, kalau Muqaddimah ni apa maksudnya dalam bahasa Arab? Kena rujuk pada ustaz lah. Tapi cikgu rasa Muqaddimah ni macam permulaan, macam mana bermulanya sesuatu tamadun tu. Okey, baik Okey, yang seterusnya kita pergi kepada tokoh sejarawan English, orang putih ni. Dia mengatakan sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Okey? Dicakap dimaklumkan oleh siapa tu? Diistilahkan oleh siapa? Iaitu E.H. Carr. Siapa E.H. Carr tu? Dia sejarawan lah. Dia kata satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Contohnya dia letak gambar kat dalam buku teks tu. Kuala Lumpur dahulu dan kini. Okey, pada 1900 pasar besar Kuala Lumpur tu dah wujud. Tetapi
orang kata apa, dengan tamadun, dengan kemudahan yang kurang lah pada masa tu. Okey, pada masa kini, pada tempat yang sama, bangunan yang sama masih wujud Pasar Kuala Besar Lupoi dan dikenali sebagai pasar seni. Okey, budak-budak setakat tu faham Maksudnya, kita dah tengok beberapa pengertian sejarah daripada tokoh-tokoh luar negara. Okey, kita nak masuk kepada tokoh sejarawan dalam negara. Okey, pengertian sejarah, peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Okey, itu sahaja maksud yang diberikan oleh Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Okey, Profesor Dr. Khoo Kay Kim ni dia pensyarah Universiti Malaya. Saya rasa dia baru je meninggal 2 tahun lepas ataupun tahun lepas. Dia seorang sejarawan berbangsa Cina yang sangat terkenal. Okey? Okey. Dan yang terakhir kita pergi kepada pengertian sejarah yang diistilahkan oleh Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Beliau mengatakan sejarah ialah catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Maksudnya apa sahaja catatan yang berlaku pada masa lalu. Okey, cuba awak tengok buku teks awak tu. Catatan dalam buku hari ini dalam sejarah. Okey? Maksudnya apa sahajalah yang dia menceritakan tentang negara. Kalau awak ada buku catatan harian, diary awak buat catatan setiap hari ni aku buat apa, ada peristiwa apa. Jadi bila buku diary tu awak simpan 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, itu sejarah diri awak. Itu sejarah diri kita sendiri. Tak boleh orang nak kata, itu bukan sejarah kau lah, sejarah ni negara je. Tidak. Sejarah tidak semestinya perlu yang besar-besar. Sejarah diri pun boleh. Jadi, awak faham apa itu sejarah dan dapat memahami perspektif sejarah dari tokoh-tokoh sejarawan yang terkenal. Jadi, kesimpulannya ialah sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa pada masa lalu. Okey, jadi cikgu harap untuk tajuk ni itu sahaja. Untuk tindakan seterusnya, cikgu akan bagi awak kertas latihan yang perlu dibuat. Okey, sekian, terima kasih.